Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, moga-moga pada pagi ini kita semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan mensyukuri di atas dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang paling banyak bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala macam nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terhitung pada setiap saat, detik dan ketika yang dianugerahkan kepada kita. Insya-Allah pada pagi ini saya akan bawa satu tajuk, iaitu siri yang kedua daripada 50, iaitu ciri yang kelima atau sifat yang kelima daripada 313 ciri-ciri tentera Imamul Mahdi. Ada lebih kurang, bahkan lebih 313 ciri-ciri tentera Imamul Mahdi. Ini, iaitu pada pagi ini, saya akan berkongsi ciri yang kelima, iaitu mengutamakan kasih sayang. Untuk makluman semua, Islam adalah agama yang sangat-sangat mengutamakan kasih sayang. Dan Allah sendiri, Tuhan, telah memulakan kasih sayang itu kepada hamba-hambanya, sama ada Islam maupun yang bukan Islam. Sama ada manusia itu baik maupun derhaka. Mana buktinya? Hamba-hambanya tidak meminta, itu pun diberinya. Betapalah yang meminta. Mana buktinya? Ini contohnya. Kita hidup. Adakah kita hidup ni kita meminta? Kita tidak memintanya. Udara diberi, kita tidak memintanya. Bumi tempat kita berpijak, kita pun tidak memintanya. Bulan, bintang, matahari yang sangat berguna, ada kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum ini? Tak, kita tidak memintanya. Itu yang bersifat lahiriah, yang sangat nyata, yang bersifat batin, yang tidak ketara. Apa dia? Kalau kita membuat baik, diberi pahala. Ini yang bersifat batin lah, yang tidak ketara. Kalau kita terbuat salah, kita minta ampun, diampunkannya. Jadi yang mana saya tidak ceritakan, kita kiaskanlah saja. Begitulah Tuhan meminta terutamanya kita sebagai manusia ini berkasih sayang sesama. Yang susah dibela, yang senang membela, yang salah meminta maaf. Jadi berkasih sayang ini penting, utama. Dituntut kita untuk beramal dengannya. Tidak cukup sekadar ada ilmu, tapi kita tidak mempraktikkannya. Kita kena sayang kepada orang lain, sayang kepada orang yang berdosa, sayang kepada orang yang zalim. Sebelum ni saya dah syarahkan banyak kali. Kenapa kena sayang pada orang yang berdosa? Kenapa kena sayang orang yang zalim? Kerana kita tahu orang yang berdosa, orang yang zalim itu, kalau tidak bertaubat, ke neraka tempatnya. Jadi kita sayang mereka, iaitu kita tak nak mereka ni masuk neraka. Maka kita sayang kepada orang yang berdosa ini, kita doakan dia, kita mengharapkannya supaya mereka-mereka ini mendapat hidayah, mendapat taufik. Itulah maksud saya, sayang kepada orang yang berdosa, sayang kepada orang yang zalim. Dengan tidak menafikan kita tidak redha. Maknanya kita tidak suka kepada maksiat, perkara-perkara dosa
yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Tapi kita sayang dia, kita doakan dia. Jadi kena faham molek-molek. Sebab itu nak jadi tentera Imamul Mahdi ni bukan senang. Semua ciri-ciri sifat-sifat mahmudah itu perlu ada dalam diri kita, hati kita, jiwa kita. Tengok pada binatang, kita pun sayang dia. Tengok manusia yang susah, pilu, rasa sedih, rasa simpati, rasa kesian, rasa sayang, rasa nak tolong. Itu kena ada dalam diri seorang mukmin. Yang dikatakan tentera Imamul Mahdi, begitulah sifatnya. Ini ditegaskan lagi oleh Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai. Nabi SAW bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Nasai. Jadi inilah masanya orang yang berduit, orang yang senang, orang hidup mewah untuk menebus segala macam dosa-dosa yang silam. Golongan yang susah di Malaysia ini khasnya, terutama setelah dilanda dengan musibah banjir, ujian banjir yang mempunyai hikmah yang sangat besar kepada kita umat Islam. Jadi golongan yang senang, yang berada, berusaha untuk membela orang yang susah. Iaitu golongan yang senang, membela. Kita sebagai manusia tidak lari daripada melakukan kesalahan, kesilapan, dosa dan maksiat. Maka kita memberanikan diri yang bersalah untuk meminta maaf. Sama ada perempuan ataupun lelaki, sama ada orang biasa ataupun cerdik pandai ataupun orang agamawan, semua kita ini melakukan kesilapan. Maka janganlah kita malu untuk meminta maaf. Itulah namanya kasih sayang. Yang tidak bersalah memberi maaf. Itu suatu yang besar. Dia tak bersalah tapi dia boleh memberi maaf. Inilah di antara ciri-ciri wali Allah. Siapa tidak gembira yang berkuasa, berlaku adil, berlaku saksama, yang kaya tidak sombong merendah diri kepada manusia. Bila orang kaya tak sombong, bila orang kaya boleh tawaduk merendah diri kepada manusia, sesama manusia, bukankah kita suka? Yang pandai tawaduk tidak sombong kepada manusia, bukankah orang suka? Yang senang, kita tidak hasad dengki. Yang pandai, kita tidak hasad dengki. Yang alim, kita tidak hasad dengki. Yang banyak berjasa kepada negara, kita tidak hasad dengki. Bahkan turut sama gembira. Itulah kasih sayang namanya. Adakah semua itu ada pada diri kita? Adakah sempurna sifat itu pada diri kita? Kalau belum, marilah kita sama-sama bertaubat. Marilah kita sama-sama mengusahakan kasih sayang. Kasih sayang ni penting. Orang yang tidak ada sifat kasih sayang, dia bukan ikhwan, dia bukan as-saib. Yakni dia bukan tentera Imamul Mahdi. Orang yang berharta, pemurah, siapa yang tak suka? Dia ada harta, udahlah harta, pemurah pula, siapa yang tak suka? Orang tidak mengata kita, kita pun tidak mengata orang. Itulah kasih sayang namanya. Bukan sekadar kita ini memberi ilmu, memberi nasihat kepada orang lain, tapi tak ada sifat kasih sayang. Bagi nasihat tu kadang-kadang bukan makna kita ada sifat kasih sayang. Kadang-kadang kita bagi nasihat dalam bentuk perli, dalam bentuk kita menyindir, dalam bentuk kita menghina, mengata orang. Konon-kononnya itu nasihat. Itu bukan nasihat sebenarnya. Itu pun bukan kasih sayang. Jadi kita kena mengikhlaskan segala macam tindakan, bentuk perbuatan kita. Buatlah sesuatu dengan ikhlas. Sebenar-benar ikhlas. InsyaAllah. Mintalah dengan Allah agar hati kita ini diikhlaskan.
Di Malaysia, ramai orang susah. Kita rasa sedih bersamanya. Kita rasa sedih dengan orang yang susah, ditimpa bala bencana. Orang yang sesat, orang yang berfaham terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah, kita kesian. Kita kesian dia, sayang dia. Sebab dia adalah orang Islam juga, saudara mara kita. Saudara seagama dengan kita. Maka kita doakan dia. Jadi kasih sayang ini menyeluruh. Sayang pada diri kita, ahli kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara luar, seluruh dunia. Kita sayang semua orang. Sayang kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang kepada haiwan-haiwan. Sayang kepada binatang ternakan. Tak cukup hanya sekadar ibadah, sembahyang wajib, tahajud, sembahyang sunat duha. Tak cukup, tidak memadai. Nak jadi tentera Imamul Mahdi masuk syurga biwairi hisab. Biwairi hisab ni tanpa dikira amalan, terus yang masuk syurga. Subhanallah. Antaranya kita kena ada sifat kasih sayang yang menyeluruh, yang merata. Dan dibuktikan, dia bukan retorik, bukan hanya sekadar cakap-cakap je. Sekali lagi, bila orang dapat susah, kita pun sedih. Kalau kita tak boleh tolong, hati kita sedih, simpati. Bila kita pula dapat susah, orang ikut simpati dengan kita. Itulah kasih sayang. Bertolong bantu sesama manusia. Itu kasih sayang. Bertolak ansur dalam pergaulan. Berlapang dada di dalam kita berkawan. Berlapang di dalam kehidupan. Termasuk kasih sayang. Jadi jelas Islam adalah agama kasih sayang. Maknanya Islam ni tidak bangun dengan cara kasar. Dengan cara biadab. Dengan cara ekstrim. Dengan cara mengganas. Islam adalah agama kasih sayang. Dan Islam yang akan bangun di Malaysia ini, tertegak di Malaysia ini adalah dengan kasih sayang. Jamaah kebenaran. Saya ulang dah banyak kali dah. Jadi tuan-tuan yang belum pernah mendengar video saya, dengar yang pada dulu-dulu tu, insya-Allah ada maklumat, info yang cukup untuk kita faham, insya-Allah. Islam di Malaysia ini akan tertegak melalui kasih sayang. Di Malaysia ini ada jamaah kebenaran sebenar-benarnya yang sudah berlagang di hampir 18 buah negara dengan berbagai-bagai projek ekonomi. Atas nama ekonomi, kita nak buat Islam ni ada banyak cara. Semua cara tu boleh diterima asalkan ikhlas. Jalan untuk menuju Allah, jalan untuk mendapat pahala, jalan untuk mendapatkan syurga adalah sebanyak bilangan turun naik nafas manusia. Kepada pihak yang masih lagi was-was, curiga, yang masih lagi prejudis, yang mengatakan jemaah kebenaran ini ekonomi dia number one, tapi akidah rosak. Jangan kita menuduh seseorang atau kumpulan itu akidahnya rosak selagi kita belum bertanya, bertemu muka, sebelum kita bersoal jawab, sebelum kita berbincang. Kita kena faham kita berada di akhir zaman, zaman fitnah ni. Bagi saya, menurut pandangan saya, sebenarnya ramai di Malaysia ni, ramai orang yang tak faham akidah. Dia tak faham tauhid, kononnya dia faham. Yang paling mudah tawasul. Tawasul dianggap syirik. Sebab kita minta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita minta terus dengan Allah. Jadi di sini dah salah faham. Sebenarnya tawasul tu minta dengan Allah melalui kekasih-kekasih Allah sebagai perantara. Itu bukan syirik. Jadi golongan ni diorang tak faham, tak tahu nak membezakan di antara syirik dengan tidak syirik. Jadi makna syirik pun diorang tak faham. Padahal konon-kononnya alim. Konon-kononnya ada master. Konon-kononnya ada PhD. Tapi tak faham sebenarnya. Sebenarnya tak faham. Kalau orang yang faham tu, kita ni bertawasul, menghubungkan hati kita dengan kekasih Allah untuk menghindar kita daripada syirik. Sebab kita rasa tak mampu, ada kelemahan, lemah. Jadi kita minta kepada orang lain. Sebenarnya minta dengan Allah melalui berkat orang lain tadi.
Sebab dikatakan berkat tu ada kebaikan yang banyak pada orang tu sebab dia beramal. Beramal ikhlas. Itu namanya ada barakah. Jadi kita tak faham. Betul kita pertahankan hujah batil kita bertahun-tahun, puluhan tahun. Sebab itu golongan ini nanti akan diserang oleh Imam Mahdi. Saya dah sebut banyak kali dah. Berbalik kepada Islam tadi, agama kasih sayang. Tuhan yang menunjuk dan memberi kasih sayang kepada hamba-Nya. Sekalipun hamba-Nya derhaka. Ada satu kisah di mana kisah Nabi Ibrahim AS dengan seorang majusi. Majusi ini menyembah api berpuluhan tahun. Berpuluh-puluh tahun dia sembah api. Kemudian dia minta izin kepada Nabi Ibrahim. Katanya, wahai saudara, saya ingin menumpang di rumah kamu satu malam. Apakah boleh? Maka tu ringkasannya, mafhum cerita ni. Maka Nabi Ibrahim menjawab, boleh dengan syarat engkau masuk agama Islam. Maka dia kata, kalau begitu tuan, saya tak jadilah nak tidur rumah tuan. Tak berapa lama kemudian, maka Nabi Ibrahim ditegur. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Ibrahim, kenapa kamu meletakkan syarat kepada majusi tersebut untuk bermalam di rumah kamu? Sedangkan majusi tadi itu, dia telah derhaka kepada aku, kata Allah, selama puluhan tahun. Tapi aku tetap terus memberinya rezeki, memberi makan kepadanya. Ini kan pula engkau, dia hanya minta satu hari tumpang bermalam di rumah engkau. Engkau mengenakan syarat yang begitu. Maka menyesallah Nabi Ibrahim, bertaubatlah dia. Maka dia berusaha mendapatkan orang majusi tadi. Dia kata, wahai saudara, saya nak minta maaf. Sekarang saudara boleh bermalam di rumah saya tanpa syarat untuk masuk agama Islam. Majusi itu berkata, kenapa begitu? Dia kata, aku telah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan aku, yang mengatakan bahawa engkau seorang majusi yang derhaka kepadanya tapi tetap diberi makan dan rezeki sepanjang usia engkau. Maka aku pula memandai-mandai untuk meletakkan syarat kepada engkau. Jadi aku minta maaf. Marilah bermalam di rumah aku. Maka kata majusi tersebut, oh baiknya Tuhan engkau. Maka ceritakanlah lagi tentang Tuhan engkau. Maka direngkaskan cerita. Akhirnya orang majusi itu masuklah agama Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, ini bermakna dalam kerja-kerja dakwah atau kerja kita menasihatkan orang, kerja buat baik ini, kita tak boleh ada kepentingan diri. Kita tak boleh buat sesuatu untuk mengajak orang kepada diri kita, untuk membesarkan diri kita, untuk orang mengagungkan kita, memuji-muji diri kita. Itu bukan matlamatnya. Tetapi kita berdakwah, kita nasihat orang, kita buat baik untuk orang, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita berusaha. Selepas daripada ini, insya-Allah, apa yang kita buat bukan untuk kepentingan diri kita, tapi untuk kepentingan agama Islam, untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Telah saya katakan tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memujuk, memberi kasih sayang kepada hamba-Nya, sekalipun hamba-Nya derhaka. Cuma di akhirat dibalasnya. Maknanya, orang yang tidak beriman, orang yang derhaka diberi masa sepanjang hidupnya dalam dunia ini. Mana diberi keadilan sepenuhnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Maka disebutkan tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menganjur kasih sayang kepada manusia. Sebenarnya memang tidak ada manusia yang tidak suka. Kasih sayang adalah salah satu kebahagiaan manusia. Orang yang kasar, orang yang biasanya berlaku biadab, orang yang selalunya pemarah, orang yang selalunya tidak berkasih sayang, orang yang tidak lembut wataknya. Bila disebut kasih sayang ni, kemungkinan dia terasa sangat asing. Maka marilah kita berubah untuk mengubah diri kita, watak kita, sikap kita daripada kasar, daripada pemarah kepada bentuk kasih sayang. Menegur dengan penuh hikmah,
bertindak dengan cara yang bijak, dengan cara yang sopan dan berakhlak mulia, insya-Allah. Dan kita perlu tahu lagi bahawa siapa yang tidak mendapat kasih sayang, jiwanya derita. Kita ambil contoh isteri yang tak dapat kasih sayang suami, suami yang tak dapat kasih sayang isteri, anak yang tak dapat kasih sayang daripada mak ayahnya, kawan-kawan yang tidak mendapat kasih sayang, kita yang tidak mendapat kasih sayang daripada kawan-kawan kita, dan kiaskanlah seterusnya. Bagaimana umat Islam di seluruh dunia, contohnya di Palestin, yang tidak makan, yang menderita, yang merana, yang mati. Apakah kita tidak kasihan bila mendengarnya, bila kita melihat mereka itu semua? Jadi sekiranya kita tidak mampu, kita tidak ada upaya, maka hendaklah kita kasihan dalam hati kita. Itu yang saya sebut tadi, tidak sempurna iman kita. Kita tak boleh masuk syurga direct terus selagi kita tidak mempunyai iman yang sempurna. Dan untuk mendapatkan iman yang sempurna itu adalah dengan diri kita ni kena ada sifat kasih sayang. Dan syarat untuk menjadi tentera Imamul Mahdi, ikhwan ataupun ashaib, mesti adalah sifat kasih sayang. Kalau orang yang tak ada kasih sayang, macam mana nak jadi wali? Kalau orang yang tak ada sifat kasih sayang, macam mana nak jadi tentera Imam Mahdi? Tentera-tentera Imam Mahdi bukan berwatak kasar, tapi lembut, berkasih sayang, simpati dengan orang lain, simpati dengan orang susah, tidak berlagak, tidak sombong, tawaduk. Dan akhirnya, kepada orang-orang yang memperjuangkan Islam di atas nama Islam, sekiranya tidak berkasih sayang, walaupun kata-katanya benar, walaupun katanya betul, walaupun ada banyak dalil, walaupun ada hujah, hadis sahih, ada ayat Quran, tapi tidak berkasih sayang, bukanlah Islam sebenarnya. Artinya itu bukan cara Islam. Itu bukan Islam sebenar. Dengar baik-baik. Islam menganjurkan kalau orang kafir pun disuruh kita berkasih sayang. Maknanya kejahatan mereka tu didoakan. Sayanglah tu. Kejahatan mereka didoakan supaya dapat petunjuk. Betapalah kepada umat Islam. Kasih sayang mesti ketara. Barulah manusia di dunia ini boleh bersatu padu dan bekerjasama dengan ikhlasnya. Kalau tidak, manusia berbuat juga tetapi penuh dengan kepura-puraan. Perjuangkanlah Islam yang berkasih sayang. Tuhan sangat suka. Sebab itu Tuhan memulakannya. Dan akhir kalam saya, insya-Allah dalam negara Malaysia yang tercinta ini nanti akan muncul zahir daripada alam ghaib. Siapa dia? Fatah At-Tamimi. Akan mengejutkan dunia. Akan mengejutkan penduduk bumi Malaysia ini. Iaitu seorang pemimpin yang diisyaratkan, yang dijanjikan, ia akan memerintah, memimpin Malaysia kita ini dengan penuh kasih sayang. Saya sebut banyak kali kerana ini adalah fakta, insya-Allah. Malaysia akan maju. Musuh-musuh tidak dapat menghancurkan Malaysia ini. Pemimpinnya adalah ketua wali, wali Allah, orang yang warak lagi bertakwa. Dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bila orang yang bertakwa ini, dia akan ada jalan keluar. Macam mana nak selesai masalah. Masalah hutang, masalah rakyat, segala macam penyakit. InsyaAllah, dengan karamahnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka musuh-musuh Islam dalam negara kita ini akan terkejut. Semua orang-orang yang selama hari ini menentang pendapat-pendapat saya memang akan terkejut. InsyaAllah terkejut. Maka marilah kita semua mengusahakan taubat, insya-Allah. Hari ini gagal, besok ada lagi, besok ada lagi, lusa ada lagi, insya-Allah. Bertaubat, baiki diri. Banyakkan berzikir, selawat, baca Al-Quran, tahajud dan buatlah segala amalan mengikut potensi, mengikut keupayaan, mengikut apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ulangi,
Iaitu tajuk video saya kali ini adalah iaitu ciri yang kelima bagi tentera Imamul Mahdi, iaitu mengutamakan kasih sayang. Kita naklah mencintai orang lain. Semua orang. Lebih-lebih lagi orang yang susah, menderita, miskin. Sayang mereka. Sebagaimana kita sayang diri kita. Kalau kita tak nak diri kita susah, kita pun tak nak orang lain susah. Begitu. Kita naklah bersedia untuk meminta maaf, untuk memberi kemaafan kepada siapa saja. Maka tuan-tuan, sekian saja video saya pada kali ini. Moga-moga tuan-tuan semua sudi untuk mendoakan saya supaya mendapat kesihatan yang baik, insya-Allah, untuk perjuangan Islam akhir zaman ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.